Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam ini kita sambung perkongsian modul halaqah usrah kita, yakni anugerah berwangian cinta untuk orang-orang di Taman Cahaya. Jadi sepanjang tempoh kawalan pergerakan ini, halaqah usrah masyarakat atau halaqah usrah umum memang kita tak dapat nak buat, tetapi halaqah usrah keluarga tetaplah diteruskan. Dan sepatutnya halaqah usrah keluarga ini lebih kerap lagi, memandangkan kita tak ke mana-mana. Dan taklim harian bagi keluarga pun terus jalan. Dalam sehari boleh dibuat lebih daripada sekali pun. Dan bagi peserta-peserta halaqah usrah yang nak teruskan halaqah usrah secara online, nak gunakan apa-apa perisian pun bolehlah, walaupun tidak semeriah halaqah usrah yang biasalah. Jadi malam ini kita akan kongsi sedikit bab yang ke-28 dalam modul kita, bahagian yang kedua. Bagaimana dosa kecil boleh menjadi dosa besar? Kerana selalu orang beranggapan, alah tak apalah, dosa kecil ni kecil je, bukan dosa besar, tak mengapalah kot, lebih kurang lah ya. Tapi sebenarnya masih berbahaya juga. Kerana dosa-dosa kecil ini kita tak boleh pandang ringan. Dosa-dosa kecil dia boleh jadi dosa-dosa besar atas beberapa faktor, kata Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Faktor yang pertama, mengapa dosa kecil ni boleh jadi dosa besar? Dia jadi kerana seseorang itu berkekalan melakukan sesuatu dosa kecil itu, ataupun selalu melakukannya, maka jadilah ia dosa besar. Contoh dia, air yang menitik ke atas batu di sungai, walaupun dia menitik satu, tapi disebabkan berterusan selalu, batu itu boleh berlekuk. Dan kata orang tua-tua, sikit-sikit lama-lama jadi bukit juga besarnya. Kalau sehari dosa kita tu dosa kecil, kita kumpul, lama-lama akan jadi bukit juga. Ibarat menabunglah juga. Dalam sehari-hari kita menabung 10 sen, 50 sen dosa-dosa kecil, cukup setahun banyak, ya, dah macam dosa besar dah. Ataupun contohnya lagi, sehari kita buang satu bungkusan plastik sampah di tepi rumah kita, esok buang satu lagi, lusa buang satu lagi, cukup sebulan dah ada 30 plastik sampah dah. Nampak macam tak ada masalah, apalah sangat satu plastik sampah saja. Cukup sebulan, cukup setahun, dia akan jadi banyak. Jadi dosa-dosa kecil ini dia boleh jadi dosa besar apabila dosa kecil itu dilakukan secara berterusan ataupun selalu dibuat. Yang kedua, dosa kecil dia jadi dosa besar apabila seseorang itu memandang dosa kecil itu sebagai hal yang remeh sahaja. Tak apalah, ini sikit je, tak ada apa-apa ni, tak masuk neraka dengan benda kecil macam ni. Ramai orang duk buat ni, lagi teruk pun ada. Kita kena ingat, api yang kecil di sudut rumah kita memanglah nampak kecil, tetapi tak boleh dipandang kecil kerana dia ini berpotensi untuk jadi besar, dan dia boleh menghanguskan rumah dan isi rumah. Dosa-dosa besar ni biasanya dia tak berlaku terus buat dosa besar, melainkan didahului, ada dia punya induksi dia, didahului oleh selalu buat dosa-dosa kecil, baru dia buat dosa besar. Faktor yang ketiga, dosa kecil menjadi dosa besar apabila seseorang itu berasa gembira, berasa senang ataupun berasa bangga dengan melakukan dosa kecil tersebut, maka jadilah ia dosa besar. Kalau berjaya buat tu kita rasa seronok, rasa puas,
rasa hebat lah buat. Dia seronok dengan dosa kecil itu. Yang keempat, dosa kecil boleh jadi dosa besar apabila seseorang itu berasa bahawa Allah tidak akan membalas perbuatan dosanya itu dengan segera. Hal ini kerana selama hari ini pun tak berlaku pun apa-apa musibah yang menimpa diri dia. Jadi dia beranggapan diri dia belum akan terkena bala Allah lagi. Kalau nak kena pun lambat lagi, boleh taubat lagi. Yang ini menjadikan dosa kecil itu dosa besar. Dia beranggapan takkanlah dosa kecil macam ni Allah nak balas sekarang juga. Kan ramai lagi orang duk buat dosa-dosa besar tu, tak kena apa pun. Allah kan Maha Pengampun. Jadi tak kena kot. Yang kelima, dosa kecil dia boleh jadi dosa besar kerana seseorang itu dia suka kalau dosa kecil yang dia buat itu tersiar kepada orang lain. Kalau orang lain dapat tahu, dia akan rasa seronok. Lebih-lebih lagi kalau dia buat tu di hadapan orang. Orang nampak dia buat tu, rasa bangga. Dia rasa kawan-kawan dia pandang, rasa macam hero, rasa berani, rasa hebat, macam-macam perasaan. Contoh kalau bulan Ramadan lah, dia tak puasa, dia saja-saja tunjuk pada kawan-kawan dia. Saya teringat zaman-zaman duduk asrama dulu, adalah senior yang tak puasa. Sesekali tu dia saja-saja tunjuk yang dia makan sesuatu. Sebab nak nampak, oh hebat lah, oh dia tu tak puasa lah, hebat lah dia tu. Dia beranggapan macam itu. Contohnya lagi, selepas dia melakukan dosa kecil itu secara tersembunyi tanpa diketahui oleh orang lain, lepas dia buat tu dia cerita pula, oh tadi aku ada buat begini. Ini berpotensi untuk jadi dosa besar. Yang keenam, dosa kecil dia boleh jadi dosa besar kerana yang melakukan dosa itu ialah orang yang ada nama dalam masyarakat. Ulama ke, tokoh ke, pimpinan ke, maksud dia jadi perhatian orang. Mereka ni semuanya biasanya menjadi ikutan orang ramai. Jadi kalau orang biasa-biasa buat ni, kurang memberi kesan kepada orang lain. Tapi kalau seorang yang terkenal, yang jadi ikutan orang, dia buat, takut-takut jadi contoh kepada orang lain pula. Di situ macam mana dosa kecil boleh jadi dosa besar. Inilah dia 6 keadaan yang Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali gariskan sebagai panduan bagaimana dosa-dosa kecil ini tak boleh dipandang kecil kerana dia berpotensi untuk jadi dosa besar. Jadi dosa kecil ke besar ke, kita usahalah jangan dibuat. Dan kita harap supaya Allah menjauhkan kita daripada segala perbuatan-perbuatan dosa ini. Rasanya setakat itu saja untuk malam ini sebagai menjana kembali semangat ikhwan halaqah usrah ini. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.